Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama saya Nixon Nyambar dalam segmen cerita. Segmen cerita pada kali ini pastinya kita membawakan pelbagai berita yang jadi fokus kami di Astro Awani. Namun yang tetap menjadi tumpuan kita dalam minggu ini adalah berkenaan dengan pembentangan bajet 2023. Yang mana berita berkenaan bajet sudah pun kami mula siarkan sejak beberapa minggu ini dalam pelbagai topik dan juga kupasannya. Dan pembentangan ini seperti kebiasaan akan dilangsungkan di Dewan Rakyat iaitu pada 7 Oktober. Yang mana tarikh yang dijadualkan iaitu pada 28 Oktober seperti dimaklumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam mesyuarat kabinet yang berlangsung pada Jumaat lalu. Dan semestinya pelbagai harapan rakyat melihat bagaimana bajet ini dapat membantu mereka dalam menambah baik ekonomi semasa mereka terutama dalam berhadapan dengan cabaran semasa yang sentiasa berubah seperti mana yang kita tahu berkenaan dengan kos hidup, inflasi dan juga kadar pengangguran yang melibatkan para belia. Bukan sahaja dalam menambah baik pendapatan isi rumah buat golongan wanita, warga emas, dewasa, pengusaha PKS dan sebagainya, tetapi yang turut ingin dibincangkan dalam segmen cerita pada kali ini adalah bagaimana bajet 2023 ini dapat membantu belia khususnya dalam melonjak kemahiran mereka dalam bidang teknologi baharu. Seperti mana yang kita tahu, bidang teknologi baharu seperti digital, hidrogen, pasaran NFT, ini antara bidang yang mungkin boleh diterokai dengan lebih mendalam lagi. Dan tepat pada masa ini kita nak berkongsi pendapat dengan fellow penyelidik Majlis Belia Malaysia iaitu Fauzi Fazil secara dalam talian. Terima kasih Tuan Fauzi kerana bersama dengan kita pada jam ini, Tuan. Ya, sama-sama. Baik, kita melihat kepada sekarang ini terdapat pelbagai bidang baharu yang berpotensi untuk Malaysia terokai secara lebih serius. Mungkin sudah ada, tetapi kita ingin melihat bagaimana ia dapat diterokai secara lebih mendalam. Sebagai contoh, kita lihat kepada pasaran NFT iaitu berkaitan dengan non-fungible token, digital, keusahawanan dalam talian. Minat belia kita lihat sekarang ini lebih menjurus kepada perkara semasa ini. Kalau kita nak lihatkan bagaimana kerajaan dapat membantu para belia meningkatkan penglibatan mereka dalam bidang-bidang seperti ini. Pandangan Tuan? Okey, baik. Berkenaan dengan penglibatan golongan belia dalam bidang-bidang ekonomi baru seperti NFT ini, pihak Majlis Malaysia kita masih lagi melihat bidang ini dalam keadaan yang sama-sama kerana ia masih baru di negara-negara berbangun seperti Malaysia, tapi negara yang telah lebih ke hadapan daripada kita seperti Eropah ataupun Amerika Syarikat sendiri, NFT ini dilihat sudah stable di sana ya. Cuma isunya kalau kita tengok dalam satu sidang meja bulat tahun lepas yang dilakukan di Penang melibatkan penggiat-penggiat NFT, mereka berpendapat bahawa NFT di Malaysia ini mempunyai peluang yang cerah untuk dikembangkan pasca PKP ini, memandangkan yang diperlukan hanyalah kreativiti dan juga sokongan. Maka dua isu yang dibangkitkan untuk NFT ini berkembang dalam kalangan masyarakat Malaysia terutamanya golongan belia adalah tentang isu penggunaan dan penggiat atau pencipta hasil-hasil kreatif melibatkan NFT ini. Kalau kita tengok dari segi penggunaan di Malaysia ini masih di tahap yang rendah, tapi ada usaha-usaha yang dimulakan oleh penggiat NFT di Malaysia untuk menggunakan influencer ataupun pempengaruh untuk memperkenalkan NFT ini dan mendapat sokongan daripada kerajaan sendiri seperti MDEC. Kemudian kalau kita tengok juga platform atau kita panggil blockchain untuk nak support NFT ini, kita tengok di peringkat agensi kerajaan seperti MyEG telah memulakan kerjasama bersama Zhonghua, itu satu syarikat blockchain daripada China untuk membangunkan blockchain kita sendiri. Makanya di sini saya lihat ada usaha-usaha yang sangat-sangat serius di peringkat kerajaan untuk membangunkan NFT di Malaysia ini. Cuma isunya macam kita katakan tadi, support daripada mass, daripada belia, daripada masyarakat dan juga hasil-hasil produk baru melibatkan NFT ini. Dan antara lain juga seringkali menjadi percakapan masa kini iaitu berkaitan dengan bidang renewable energy atau tenaga boleh diperbarui. Dalam erti kata lain, tenaga hijau. Dan ini sebenarnya mencetuskan fenomena baharu terutamanya dalam bidang automotif iaitu kereta elektrik dan sebagainya. Di mana Malaysia sekarang ini dalam membuka ruang untuk bidang ini diceburi secara mendalam dalam kalangan rakyat terutamanya buat belia. Bagaimana kerajaan dapat membantu mereka memberi kemahiran buat mereka untuk terlibat sama bukan sahaja dalam pasaran domestik tetapi secara ekspor antarabangsa. Okey.
Okay, kalau kita tengok berkenaan dengan kita panggil EV ya, kenderaan elektrik ini, isunya di sini adalah pertukaran ya, maksudnya penggunaan harian masyarakat Malaysia macam saya menggunakan kereta diesel ni, kita nak bertukar kepada kenderaan jenis baru ini. Banyak pertanyaan yang kita rasa risau dah, dan memang itu satu mengambil masa yang panjang lah. Tapi kita tengok ada usaha di tingkat kerajaan sendiri, kerajaan sekarang atau sebelum ini yang cuba untuk mengambil langkah ke hadapan. Apabila kita tengok tahun 2020, terdapat usaha untuk membawa masuk 500 bas elektrik di bandar-bandar terpilih menggunakan bajet 2020. Di sini kita tengok pihak kerajaan itu memulakan langkah pertama untuk memperkenalkan kenderaan-kenderaan elektrik ini. Apabila kenderaan elektrik mula digunakan seperti bas-bas yang digunakan di bandar-bandar terpilih, dia akan mewujudkan perniagaan sampingan untuk support bas-bas elektrik ini seperti workshop ataupun kedai alat ganti. Kalau kita tengok juga pihak kerajaan juga secara serius tahun lepas melalui bajet 2022 telah mengurangkan orang kata apa, duty import, duty excess dan juga cukai jualan untuk pembelian kenderaan-kenderaan elektrik ini. Malah bajet tambahan diberikan untuk menyediakan komponen-komponen kenderaan elektrik ini seperti sistem pengecas, soket, bateri lithium dan sebagainya. Ini menunjukkan pihak kerajaan memulakan langkah pertama untuk memperkenalkan kenderaan-kenderaan elektrik, kenderaan EV ini untuk rakyat tengok terlebih dahulu. Gunakan secara percuma melalui kenderaan awam dan sebagainya, dan insya-Allah memakan masa mungkin 5 ke 10 tahun lagi. Secara perlahan kenderaan EV ini akan mula mendapat tempat dalam kalangan masyarakat Malaysia dan juga mewujudkan peluang-peluang pekerjaan baru dalam kalangan golongan belia. Dan kita melihat kepada menuju dalam pembentangan bajet 2023 ini dan kita membandingkan juga dengan bajet 2022, kita melihat pada bajet terdahulu terdapat 25 inisiatif yang disediakan oleh kerajaan buat kalangan belia, khususnya antara yang boleh saya sebut adalah berkenaan peranti siswa, yang kedua berkenaan dengan inisiatif e-Start iaitu bayaran 150 secara e-dompet bagi 2 juta belia iaitu yang berumur 18 ke 20 tahun atau pelajar sepenuh masa. Yang ketiga antara lain juga bantuan keluarga Malaysia yang disediakan buat golongan bujang. Selain itu, jamin kerja juga inisiatif yang disediakan dalam bajet 2022. Selain itu ada juga berkenaan dengan inisiatif franchise iaitu pembiayaan pernas RM74 juta untuk menyediakan program latihan dan bimbingan perniagaan dan skim pembiayaan mudah 0% ataupun 0% selama 6 bulan pertama buat beserta moratorium buat kalangan belia. Tapi kita melihat kepada bajet ataupun garis yang digariskan dalam bajet 2022 ini dengan bajet 2023 yang akan diumumkan, adakah inisiatif sedia ada ini mencukupi ataupun bagaimana ianya harus ditambah baik buat kalangan belia dalam bajet 2023 ini? Okey, berkenaan dengan bantuan terhadap golongan belia sebanyak 25 inisiatif dalam bajet 2022, pihak Majlis Belia Malaysia menyambut baik usaha pihak kerajaan untuk membantu golongan-golongan belia dengan pelbagai bantuan yang diberikan, perumahan, pekerjaan dan sebagainya. Tapi perbincangan di tingkat Majlis Belia Malaysia, kita menekankan isu kualiti dan juga jangka masa panjang, bukan bilangan yang banyak 25, 50 inisiatif, tapi hanya diberikan dalam jangka masa pendek, satu kali bajet saja. Sebagai contoh, saya ambil contoh jaminan kerja yang telah dinyatakan dalam bajet 2022 dengan pewujudan program MyStep. Program ini membantu golongan-golongan belia yang kehilangan kerja untuk mendapat pekerjaan. Namun daripada statistik yang ditunjukkan daripada SOKSO sendiri, masih ada sebilangan besar golongan belia yang masih lagi tidak mempunyai bidang pekerjaan tetap. Ini menunjukkan program MyStep ataupun jaminan kerja ini perlu diteruskan untuk tempoh mungkin 2 atau 3 tahun lagi. Kalau kita tengok laporan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia menjangkakan kesan daripada COVID-19 ini akan berpanjangan hingga 5 tahun. Maksudnya daripada tahun 2020 hingga tahun 2025, kesan COVID itu akan memberi efek kepada golongan belia. Justru saya melihat untuk kita ke arah kehadapan bajet 2023 ini bukan bilangan yang banyak tapi penerusan daripada inisiatif sebelum ini untuk membantu golongan belia bangkit. Kerana sekarang tahun ini setakat Julai tahun 2022 kita punya kadar pengangguran telah meningkat hingga 3.9%.
Ini kita sangat-sangat paras sikit, sangat-sangat bahaya. Makanya saya mengharapkan inisiatif-inisiatif yang baik ini diteruskan. Tidak perlu banyak kita menaburkan pelbagai inisiatif, tapi kita berikan inisiatif yang berimpak kepada golongan belia. Selain kita melihat kepada aspek memperkasa belia dalam bidang teknologi baru, kita juga ingin melihat kepada peningkatan kos sara hidup yang bukan sahaja memberi kesan kepada golongan dewasa serta yang berpendapatan kecil dan sederhana. Para belia khususnya tidak ketinggalan kerana mungkin boleh dikatakan rata-ratanya yang menjadi lepasan graduan belum mempunyai pendapatan yang kukuh. Untuk membina pendapatan kukuh ini memerlukan masa yang cukup panjang. Tetapi dalam masa sama, dalam tempoh itu, keinginan untuk settle down, kita katakan, punyai aset sendiri pasti ada. Dan kita nak lihat dari segi isu perumahan mampu milik pada masa ini. Kalau kita lihat pada harga rumah sekarang ini, boleh dikatakan mustahil untuk dimiliki. Apa pandangan Tuan kalau kita nak kaitkan dengan golongan belia pada masa kini? Untuk isu ini saya memahami di peringkat keterbatasan di peringkat pihak kerajaan untuk mengawal harga-harga rumah, ya, kerana ini berkaitan dengan isu kos bahan mentah dan juga isu berkaitan dengan pihak bank, ya, mengenai OPR dan sebagainya. Tapi di sini saya berharap dalam kesukaran pihak kerajaan untuk mengawal harga-harga rumah ini, inisiatif sampingan sementara harga-harga bahan mentah dan juga kewangan kita, negara kita ini stabil semula, mungkin mengenai masa 3 hingga 5 tahun akan datang. Inisiatif rumah-rumah sewa untuk golongan muda yang baru berkahwin ini diperbanyakkan seperti sebelum ini. Rumah-rumah yang boleh dikatakan rumah sewa beli, ya, dengan kadar yang murah dibangunkan oleh DBKL dan sebagainya. Saya akui pihak kerajaan menjadi prima ada mengusahakan rumah-rumah mampu milik di kalangan belia untuk dimiliki, tapi ia sangat-sangat terhad. Dan kalau kita tengok harga rumah prima sekarang pun bukan di bawah 200,000 lagi, sudah lebih 200,000 ada di antaranya, ya. Makanya saya tengok usaha yang boleh dilakukan adalah usaha rumah sewa beli ataupun rumah sewa yang diusahakan oleh pihak kerajaan dan diberikan kepada golongan beli dalam tempoh 3 hingga 5 tahun dan kemudiannya dapat diserahkan kepada golongan beli lain. Mungkin inisiatif-inisiatif sampingan sebelum harga bahan mentah turun dan juga keadaan kewangan kita stabil perlu dilihat oleh pihak kerajaan. Baik, terima kasih Tuan Fauzi Fazil, itu Fellow Penyelidik Majlis Belia Malaysia, di atas pandangan bukan sahaja mengulas berkenaan dengan memperkasa belia dalam bidang teknologi baru, tapi juga dalam aspek lain, itu aspek yang berkenaan dengan isu inflasi ataupun kos sara hidup yang didepani, yang menjadi juga cabaran bukan sahaja buat golongan belia tetapi buat pelbagai golongan di negara ini. Dan menjelang pembentangan bajet 2023 ini, pastinya harapan bukan sahaja menjurus kepada penerokaan bidang baharu tetapi pelbagai bidang lain yang dapat memberi manfaat buat belia menyumbang dalam ekonomi negara. Itu untuk segmen cerita pada jam ini. Kita kembali selepas ini, ada satu lagi cerita yang kita nak kongsikan bersama penonton. Kita berhenti rehat seketika.